This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Amira binti Ishak bersama dua lagi rakan saya iaitu Siti Nur Ain binti Rahmat dan juga Sofia Hayati binti Kasim daripada unit Pendidikan Islam 1 ambilan Jun 2020. Pada hari ini akan membentangkan subjek MPU 3122 hubungan etnik di bawah tajuk isu pluralistik masyarakat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak serta usaha-usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Okey, baiklah. Seterusnya, saya Sofia Hayati binti Kasim akan meneruskan definisi integrasi nasional dan perlembagaan persekutuan. Okey, apa itu integrasi nasional? Satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pengujudan satu entiti yang sama. Okey, integrasi nasional merupakan satu penyelesaian antara unsur-unsur yang berbeza, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga akan terhasilnya pola kehidupan yang aman untuk satu masyarakat. Integrasi pula bermaksud sesuatu kemas kini untuk menjadi satu keseluruhan yang bersatu. Integrasi itu sendiri adalah sesuatu yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat itu sendiri. Dengan ini, matlamat komuniti akan terbentuk secara harmoni dan mudah untuk mencapai matlamat bersama. Seterusnya, perlembagaan persekutuan bermaksud perlembagaan itu sendiri merupakan satu syarat utama dalam proses pembinaan negara bangsa. Sebuah negara bangsa perlu ada perlembagaan yang luhur dan tinggi kedudukannya. Antara kepentingan utama perlembagaan Malaysia adalah untuk mengumpulkan perpaduan antara kaum. Seperti yang diketahui umum, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Walaupun terdapatnya perbezaan dalam pelbagai aspek, rakyat Malaysia telah berjaya mewujudkan sifat toleransi antara satu sama lain dan mewujudkan kehidupan masyarakat majmuk yang harmoni. Kejayaan ini adalah hasil sumbangan perlembagaan Malaysia yang menjamin hak dan kebebasan warga negara Malaysia itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan nasional. Unsur-unsur tradisi ini terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama ialah pemerintahan beraja, di mana sistem beraja mutlak ditukar kepada sistem beraja perlembagaan. Yang kedua ialah agama Islam, iaitu agama Islam ini dijadikan sebagai agama rasmi persekutuan. Yang ketiga ialah kedudukan istimewa bahasa Melayu ataupun orang Melayu dipelihara sebagai tanggungjawab khas yang di-Pertuan Agong. Dan yang keempat ialah bahasa Melayu, iaitu dijadikan bahasa kebangsaan persekutuan. Seterusnya, kita pergi kepada isu yang pertama iaitu isu politik. Baiklah, kita pergi pada isu yang pertama iaitu isu politik. Tsunami politik perkauman semakin mengena. Terdapat pemimpin dan parti politik yang memanipulasi isu perkauman untuk meraih pendidikan strategik sedemikian mudah memancing emosi kaum terbaik. Apatah lagi jika yang disentuh itu membabitkan hak dan kepentingan kaum berkenaan seperti agama, bahasa, ekonomi dan juga pendidikan. Strategi ini memanipulasikan isu perkauman begitu berkesan yang menjadi formula kemenangan untuk sekian lembah. Justru, mereka bergerak daripada perjuangan yang berteraskan perkauman kepada perjuangan yang mengutamakan kepentingan negara bersatu. Masyarakat dan komuniti yang sebelumnya terperangkap dalam kepompong politik perkauman mulai melihat perkembangan politik dan demokrasi dalam konteks yang lebih kritis dan menyeluruh. Kejadian ini juga adalah berpunca daripada pelajaran yang menjadi titik hitam masyarakat Malaysia iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Seperti mana yang kita adalah satu peristiwa yang sangat ditakuti dan memberi pengajaran besar oleh masyarakat Malaysia. Pada ketika itu, bermulanya rusuhan, bermulanya pertikaman, pembunuhan dan banyak lagi akibat daripada kemenangan daripada pihak
Walau apa pun sebabnya, 13 Mei merupakan satu krisis perkauman yang terbesar di negara Malaysia, melibatkan 3 kaum terbesar iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India. Pertelingkahan itu memakan korban yang amat besar iaitu seramai 196 orang mati dan 149 orang tercedera. Walau bagaimanapun, pihak polis dengan bantuan tentera berjaya mengawal keadaan daripada terus berpanjangan. Bila keadaan kekacauan seperti ini berlaku, adalah menjadi tanggungjawab polis untuk memulihkan keadaan dan mewujudkan kestabilan awam. Dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan negara semasa berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, pada ketika itu, PDRM berjaya memainkan peranan dengan berkesan bukan sahaja disebabkan oleh kemampuan dan kecekapan anggota-anggotanya bertindak, tetapi lebih penting ialah cara tindakan mereka yang tidak berat sebelah, yang adil dan juga saksama. Kekacauan pada 13 Mei itu berlaku apabila kaum Cina telah memasuki kawasan Kampung Baru, kawasan perkawinan Melayu. Pada ketika itu, parti politik yang menang adalah pihak pembangkang. Jadi, apabila mereka memasuki kawasan perkauman Melayu pada ketika itu, mereka telah melalui kawasan perkauman Melayu dengan bertindak membawa kenderaan dan mengikat penyapu di kenderaan mereka. Hal ini dikatakan bagi menunjukkan perasaan gembira mereka tentang mereka dapat sapu bersih pada kawasan kerusi pada ketika itu. Jadi, ia mengakibatkan kemarahan kepada kaum Melayu hingga kaum Melayu bertindak untuk bersama-sama pergi ke kawasan Menteri Besar pada ketika itu. Bila kaum Melayu telah sampai di depan rumah Menteri Besar pada ketika itu, mereka telah mendapati bahawa ada rusuhan yang telah berlaku sehingga menyebabkan Menteri Besar tersebut naik ke atas sebuah bas untuk memberhentikan semua pergaduhan yang telah berlaku. Akan tetapi ianya gagal. Jadi pada ketika itu, kaum Cina, Melayu dan India saling balas-membalas pergaduhan sehingga mengakibatkan pembakaran berlaku, sehingga mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Jadi di situ terjadi tsunami politik di mana politik perkauman semakin mengendung. Pergaduhan antara kaum besar di Malaysia mengakibatkan perkauman mereka semakin mengendung pada ketika itu. Baiklah, seterusnya ialah isu politik yang hinaan terhadap manusia berkelembagaan. Kini, wujudnya golongan individu yang tidak memahami dan tidak menghayati akan sejarah pembentukan institusi diraja, raya berperlembagaan dan juga konsep rupa negara. Ramai yang tahu tapi ramai yang tidak mengambil indah tentang rupa-rupa negara. Akibat kurangnya pengetahuan mereka tentang perkara ini dan tiada rasa hormat, maka timbulnya isu penghinaan terhadap raja, sultan dan kerabatnya. Golongan ini cuba untuk menyatakan pendapat mereka yang terpenting menggunakan cara dan juga saluran yang tidak betul. Mereka ini juga cuba mengada-adakan serta mereka memburuhkan tentang institusi diraja atas dasar rasa tidak puas hati mereka. Malah, ada di antara mereka yang menggunakan perkataan-perkataan yang kesat dan menjijikkan ke atas raja dan sultan secara terang-terangan adalah satu perbuatan yang langsung tidak mencerminkan kepribadian seorang rakyat di negara Malaysia. Menurut Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif 2019 mengatakan sebanyak 209 laporan diterima Polis Diraja Malaysia PDRM berhubungan dengan penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Di sini menunjukkan bahawa rakyat-rakyat di Malaysia tidak cuba menyelami dan cuba mendalami tentang maksud-maksud di dalam rupa negara. Mereka hanya mengetahui tapi tidak memahami tentang perlembagaan dan juga rupa negara. Berikut adalah contoh penghinaan terhadap Sultan Johor yang telah diambil daripada laman sesawang Facebook
yang dimuat naik oleh Zulkifli pada 12 Oktober. Di dalam lamannya yang telah mengatakan bahawa Sultan Johor yang perut boroi macam seekor babi Fred tapi cuba menjadi ketua askar grup gerak khas Komando Malaysia dahlah macam babi dan kulit Sultan Johor pun putih macam babi. Jadi jaga sajalah babi, janganlah jaga askar, buat malu askar sahaja. Hal ini telah menunjukkan contoh penghinaan terhadap Sultan ataupun pemimpin negara. Ia juga telah menunjukkan kepribadian sebagai seorang rakyat Malaysia yang akan dipandang rendah oleh masyarakat luar. Kita pergi pula kepada usaha kerajaan yang terbaik pada dua aspek. Yang pertama ialah penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang dikenal sebagai JPNIN. JPNIN ini ditubuhkan sebagai usaha untuk memulihkan hubungan antara kaum kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Sebagaimana kita tahu, peristiwa 13 Mei 1969 itu ialah satu titik hitam sejarah dekat dalam Malaysia ni yang menyebabkan berlakunya perpecahan kaum, menyebabkan banyak kesan terhadap sosial, terhadap ekonomi, terhadap politik. Kerajaan telah menjadikan rukun negara sebagai tunjang kepercayaan dan kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap kepimpinan negara. Pada 1 Julai 1969, Magiran iaitu Majlis Gerakan Negara mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk menangani isu berhubung pembinaan semula perpaduan kaum di negara ini iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 2006. Tujuan JPNIN ini ditubuhkan adalah untuk menyambut Malaysia disebabkan berlakunya perpecahan kaum disebabkan rusuhan 13 Mei pula. Seterusnya ialah mewujudkan langkah keselamatan dan undang-undang. Ini adalah penting kerana bertujuan bagi mengawal dan mencegah pertubuhan yang memperjuangkan kepentingan sesebuah kaum atau agama daripada melakukan kegiatan yang dapat menjejaskan keharmonian antara kaum serta menggugat kestabilan negara. Langkah keselamatan dan undang-undang dalam sesebuah negara tu adalah sangat penting untuk menjadikan negara tu negara yang harmoni, negara yang berbilang kaum. Sebab ni kan contoh dalam rusuhan 13 Mei tu kan berlakunya perpecahan belahan kaum, berlakunya rusuhan, berlakunya pembunuhan antara kaum Cina dan kaum Melayu. Jadinya langkah keselamatan dan undang-undang ni diwujudkan bagi mengelakkan situasi yang dahulu tu berlaku lagi pada zaman sekarang ni. Kiranya ada peraturan-peraturan, ada undang-undang yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia, tak kira kaum Melayu, kaum India, kaum Cina. Jadinya semua kaum, semua masyarakat ni perlulah patuhi langkah keselamatan dan undang-undang yang ditetapkan bagi mencapai keharmonian sesebuah negara itu. Seterusnya ialah Majlis Gerakan Negara atau dikenali sebagai Magiran. Ditubuhkan apabila Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat pada 16 Mei. Hal ini berkait dengan unsur tradisi iaitu pemerintahan beraja di mana ketika itu Yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan yang perlu diakur oleh masyarakat. Seperti mana kita tahu peristiwa 16 Mei itu kan peristiwa yang sangat bersejarah dalam Malaysia ni kan. Jadinya pada 16 Mei tu Yang di-Pertuan Agong ni diisytiharkan darurat. Jadinya semua urusan parlimen akan digantung. Urusan parlimen tu akan digantung kiranya. Dan time tu juga Yang di-Pertuan Agong ni isytiharkan darurat. Seterusnya ialah Majlis Gerakan Negara atau Magiran. Ditubuhkan apabila Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat pada 16 Mei. Hal ini berkait dengan unsur tradisi iaitu pemerintahan beraja di mana ketika itu Yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan yang perlu diakur oleh semua masyarakat. Darurat itu menyebabkan fungsi parlimen digantung. Seperti mana yang kita tahu, kacau bilau pertumpahan darah pada peristiwa 16 Mei itu memaksa kerajaan ini mengisytiharkan darurat. Jadinya waktu tu Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri serta merta mengisytiharkan darurat dekat seluruh negara
berkuat kuasa pada 16 Mei 1969 itu. Lepas tu, pengisytiharan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung atas perakuan Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong tu melantik Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu untuk mengendalikan Majlis Gerakan Negara ini, iaitu Magiran, yang bertanggungjawab untuk menjalankan pemerintahan bagi Persekutuan berdasarkan kuasa yang telah diwakili oleh Yang di-Pertuan Agong tersebut. Majlis Perpaduan Negara ini ialah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan Magiran. Majlis Perpaduan Negara ini yang bertanggungjawab untuk meneliti isu-isu perpaduan negara serta menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum dekat negara ini. Majlis Perpaduan Negara ini mendapati masalah yang paling ketara sekali kat Malaysia ni adalah masalah masyarakat majmuk Malaysia. Antara masalah-masalahnya terbahagi kepada dasar agama, dasar keturunan, dasar pekerjaan. Oleh itu, perpaduan dekat negara ni bukanlah hanya tertumpu kepada penyatuan kaum sahaja, tapi perlu ada daripada aspek penyatuan ekonomi, penyatuan sosial, penyatuan politik juga. Tujuan Magiran ini adalah untuk menjalankan pentadbiran negara. Tun Abdul Razak dilantik sebagai pengarah operasi di bawah Akta Perintah Darurat selama 22 bulan sehingga darurat tu dibubarkan. Ianya juga selaras dengan peruntukan fasa kedua perkara 150 Perlembagaan Persekutuan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan negara dan juga untuk mengekalkan keamanan. Jadinya waktu Magiran ni, Tun Abdul Razak tu diperintahkan dan diwakilkan kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan pentadbiran dan urusan-urusan negara. Dan pada ketika itu juga kan Parlimen negara ni kan digantung. Kiranya waktu tu Parlimen pusat, Parlimen negeri, Parlimen daerah pun digantung juga. Kiranya waktu tu keputusan tu di bawah Magiran ni yang membuat keputusan, dan segala perbincangan tu serta-merta dibuat tanpa ada perbincangan yang melibatkan demokrasi seperti amalan waktu Parlimen tu dijalankan. Sebelum tu, unsur tradisi yang berkait dalam usaha Majlis Gerakan Negara ini ialah pemerintahan beraja, di mana ketika itu walaupun ada Perdana Menteri kan time tu, tapi kuasa di raja ni untuk isytiharkan darurat, dan kuasa raja tu juga untuk mengisytiharkan darurat serta mengisytiharkan parlimen digantung. Kiranya waktu tu kuasa raja untuk membuat keputusan untuk kebaikan negara pada ketika itu. Jadinya rakyat-rakyat, masyarakat semua harus patuh, harus akur pada keputusan yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Melalui Magiran telah ditubuhkan Majlis Perundangan Negara yang bertanggungjawab menjadi pemikir dalam merangka perpaduan negara. Hasilnya, satu ideologi kebangsaan iaitu rukun negara yang digubal sebagai falsafah negara dan pendekatan baru ke arah mewujudkan sebuah negara yang stabil. Maksudnya, daripada usaha ini telah wujudnya satu falsafah yang digubal, satu ideologi keputusan yang digubal sebagai falsafah negara, iaitu rukun negara yang melibatkan daripada 5 aspek. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan seterusnya kesopanan dan kesusilaan. Jadi 5 aspek ni digubal untuk menjadi panduan rakyat, panduan masyarakat dalam menjadikan sebuah negara yang harmonis, sebuah negara yang stabil, dan sebuah negara yang menyatu padukan berbilang kaum. Situlah Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat kerana waktu tu keadaan semakin kacau bilau, keadaan semakin huru-hara disebabkan rusuhan perkauman tu, tetapi hanya melibatkan kaum Melayu dan kaum Cina sahaja. Jadinya disebabkan rusuhan itu, disebabkan peristiwa yang sangat bersejarah itu, maka hasillah pelbagai usaha daripada pelbagai pihak untuk menjadikan Malaysia ni
sebuah negara yang harmoni, dan yang paling penting untuk menjadikan Malaysia ni dah tak ada isu-isu perkauman yang akan menimbulkan lagi semula rusuhan seperti 13 Mei itu. Usaha yang diwujudkan daripada pelbagai pihak seperti kerajaan, masyarakat, NGO ini adalah berlandaskan daripada peristiwa-peristiwa sejarah hitam yang telah berlaku kepada Malaysia ini juga kan. Jadinya isu politik ini juga ada dia punya peristiwa seperti peristiwa 13 Mei itu yang menyebabkan rusuhan kaum yang terlalu dahsyat, yang terlalu tragis kepada masyarakat Malaysia. Okey, antaranya semasa rusuhan 13 Mei itu berlaku disebabkan punca politik disebabkan aspek politik daripada Dengan menerapkan sifat patriotik murid atau anak-anak pada kebiasaannya, jika kita tidak menunjukkan kepada mereka atau menerangkan kepada mereka apa itu sifat patriotism, mereka tidak akan faham. Jadi, Aku dah laju bahasa kan. Melayu Kan boleh kau pula. menerangkan ataupun meminta murid menjelaskan sifat patriotism yang perlu diterapkan di dalam diri murid-murid. Di dalam konteks keluarga pula, ibu bapa berperanan sebagai model dalam menghormati pemimpin di dalam keluarga yang juga membawa kepada hormat pemimpin kepada negara, iaitu raja-raja, sultan dan sebagainya. Melalui sifat patriotism ini, secara tidak langsung akan menjurus kepada penghormatan terhadap raja. Prinsip rukun negara kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kedudukannya di Pertuan Agong adalah sebagai ketua negara seperti yang telah termaktub di dalam Perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan. Tak lari juga dengan rukun negara yang ketiga, iaitu peluhuran perlembagaan yang menekankan setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan. Ia juga merupakan unsur tradisi yang dikekalkan sejak zaman dahulu lagi, iaitu institusi beraja. Dengan menerapkan sifat patriotisme kepada murid-murid akan faham dan menjadi contoh yang baik kepada masyarakat lain. Baiklah, bukti dan kesan daripada usaha masyarakat di dalam konteks menerapkan sifat patriotism adalah seperti berikut. Ini adalah kesan jika sifat patriotism itu tidak diterapkan kepada dalam diri masyarakat, yang perlu diambil catnya daripada seperti yang telah dinyatakan di dalam berita sinar yang bertajuk Buruh Hina Agung Cetus Perkauman di Facebook Kena Penjara. Dalam kes ini secara terangan, OKS ataupun orang kena saman telah melanggar hak kebebasan bersuara serta tidak menghayati rukun negara kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Manakala bagi hantaran isu perkauman, OKS atau orang kena saman gagal mencerminkan budaya kesopanan dan keselaan yang perlu ada dalam setiap rakyat Malaysia yang hidup dalam masyarakat maju, katanya bernama. Seperti yang telah dinyatakan, disebabkan seorang yang tidak mematuhi perlembagaan seperti mana yang telah ada di dalam rukun negara telah menjebakkan diri kepada kesalahan yang besar serta melibatkan mahkamah. Seperti mana kita tahu, apabila seseorang itu melakukan kesalahan dan melibatkan mahkamah, ia adalah satu kesalahan yang besar. Kesalahan-kesalahan ini boleh menjurus kepada pengampunan diraja, di mana apabila mereka tidak dapat pengampunan raja, orang-orang ini akan terus dihukum mengikut kepada keputusan mahkamah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati pemimpin negara. Jika ia tidak ditangani dengan segera, ia akan membawa kepada pengadilan antara masyarakat walaupun hanya di dalam laman sosial media. Seperti mana kita tahu, masyarakat-masyarakat di dalam negara Malaysia diberi kelonggaran dan diberi peluang untuk
menggunakan hak kebebasan bersuara. Akan tetapi, hak kebebasan bersuara ini perlulah digunakan sebaiknya menggunakan jalan ataupun penyelesaian yang lebih baik. Jadi, dengan menerapkan sifat patriotism dan menghormati pemimpin negara dapat mengekalkan keharmonian dan keamanan negara tanpa berpecah belahan kaum serta meningkatkan toleransi antara rakyat dan pemimpin negara. Jika tidak berlakunya penghinaan terhadap diraja, maka raja dan rakyat akan saling bertolak ansur dan akan saling bertoleransi dalam melaksanakan sesuatu cabaran atau sesuatu permasalahan yang menjurus kepada keamanan negara. Okey, baiklah. Seterusnya kita sambung tentang usaha NGO dalam bidang politik. Okey, pihak NGO mengadakan kempen yang program ke masyarakat yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Hal ini bagi memperkasakan perpaduan kaum. Oleh kerana rakyat Malaysia terdiri pada pelbagai kaum iaitu etnik Cina, India dan Melayu, maka kestabilan politik memainkan peranan dalam memastikan bahawa semua warga negara Malaysia mendapat hak yang sama tanpa mengira bangsa dan agama. Oleh itu, perpaduan rakyat dapat dilakukan. Sebaliknya, tanpa kestabilan politik, konflik perkauman dapat dicetuskan dengan mudah. Ini bagi unsur tradisi dalam raja perlembagaan. Seperti yang kita tahu, kita harus menghormati setiap keputusan raja. Seterusnya, menyediakan fungsi semak dan imbang iaitu check and balance dalam sesebuah sistem politik, terutamanya dalam hal-hal berkaitan pembentukan data dan matlamat sesebuah kerajaan. Badan bukan kerajaan juga memainkan peranan untuk menyediakan masyarakat tentang adanya hak semulajadi dan hak sibil juga badan bukan kerajaan. Contohnya kita dapat lihat pada musim-musim PRU iaitu musim mengundi, kita akan dapat lihat bahawa ramai NGO yang mengadakan kempen bagi check and balance agar tiada rusuhan antara kaum yang berlaku semasa politik sedang jalankan. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada isu sosial. Isu sosial yang akan dibincangkan pada hari ini ialah tentang sekolah vernakular. Okey. Sistem pendidikan berbentuk vernakular dihasilkan dengan mengekalkan setiap kaum dengan identiti bahasa dan negara asal mereka. Sejarah membuktikan bahawa perkembangan untuk orang Melayu disekat dan dibantukan oleh strategi kolonial British bagi mengelakkan pembentukan kesedaran bangsa. Pada zaman penjajahan British, British telah mengasingkan setiap etnik, iaitu etnik Cina dengan etnik Cina, etnik India dengan etnik India dan etnik Melayu dengan Melayu. Dan pengasingan tempat juga dilaksanakan bagi mengelakkan kesedaran kebangsaan. Dalam Akta Pelajaran 1961, Seksyen 21(2), Menteri Pendidikan diberi kuasa untuk menukarkan sekolah vernakular menjadi sekolah kebangsaan. Namun begitu, akta ini telah ditentang hebat oleh masyarakat kaum Cina kerana ini dilihat sebagai usaha menghapuskan sekolah vernakular. Berikutan hal tersebut, akta ini telah dimansuhkan dan kemudiannya digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. Okay, pada zaman dahulu, sekolah vernakular ini telah ditentang hebat kerana ia menganggap sebagai sekolah vernakular ini sebagai satu medan untuk perpecahan antara kaum bermula daripada zaman kanak-kanak. Okey, kita tahu vernakular ni kan kita akan asingkan kaum etnik mengikut bangsa mereka. Jadinya ada yang berdapat bahawa setiap orang yang masuk sekolah vernakular ni adalah ada satu mindset yang untuk menjadikan perpecahan kaum. Unsur tradisi dalam isu ini adalah bahasa kebangsaan, iaitu dalam perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, seterusnya, kesan daripada sekolah vernakular ini dilaksanakan, pelajar tidak berinteraksi antara etnik. Iaitu kita dapat lihat kurang interaksi antara pelajar yang berlainan kaum
akan menyebabkan jurang perpaduan terbentuk. Okey, macam kita tahu akan dipilih terhadap faktor prestasi pelajar itu sendiri. Biasanya pelajar yang cemerlang, pelajar yang dia punya tahap prestasi itu tinggi akan dipilih untuk mewakili sekolah ke sekolah yang lain. Kesannya yang pertama adalah mendedahkan kepada pelajar yang terpilih untuk berada di sekolah kebangsaan agar pelajar tersebut dapat bergaul dengan pelajar berbilang kaum dan apabila pelajar tersebut pulang ke sekolahnya. Maksudnya itu memberi pengalaman tu sendirilah kepada pelajar yang pergi kepada sekolah tu kan. Memberi pengalaman kepada dia dari aspek dia boleh bercampur dengan kaum yang lain, boleh bertutur dengan kaum yang lain, boleh bertukar pendapat dengan kaum yang lain dan seterusnya. Pengalaman tu akan dapat menceritakan pengalamannya kepada pelajar lain dan seterusnya pengalaman yang dia dapat daripada sekolah yang mereka pergi tu akan dibawa kepada sekolah mereka semula dan seterusnya mesti diorang tu akan cerita kepada kawan-kawan yang lain, cerita kepada guru-guru yang lain dan perkara itu akan mendedahkan kepada mereka yang ada kaum yang lain tu mempunyai pendapat yang berbeza, mempunyai pertuturan kata yang berbeza, mempunyai agama yang berbeza. Jadinya diorang ni tak adalah dekat kelompok diorang je. Maksudnya dekat sekolah kebangsaan tak adalah diorang ni sama kaum Melayu je. Dekat sekolah Cina diorang ni sama Cina je. Dekat sekolah India pula diorang ni sama India je. Jadi diorang ni ada ilmu baru, ada ilmu pengetahuan yang baru tentang kaum-kaum yang lain daripada sekolah-sekolah yang lain. Walaupun program ini tidak melibatkan semua pelajar, tetapi kesedaran itu dapat disebarkan kepada pelajar lain. Sebabnya kan bukannya semua pelajar tu diperuntukkan untuk pergi ke sekolah tu, tapi hanya beberapa pelajar yang terpilih saja yang mewakili sekolah tu untuk pergi ke sekolah tersebut. Jadinya pengalaman yang dia dapat tu dia boleh kongsi, dia boleh cerita dengan sekolah yang dia belajar tu. Harapan program seperti ini dapat menyedarkan rakyat bahawa sekolah vernakular tidak lagi wajar dan perlu dimansuhkan. Seperti mana yang kita tahu, ada satu masa yang sekolah vernakular ni ramai yang nak dimansuhkan sebabnya perkara tu kan macam resis, macam menyisihkan, kiranya Melayu dengan Melayu, India dengan India, Cina dengan Cina. Agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya kat sini jelas dan nyata lagi dalam perlembagaan persekutuan ini adalah Islam ialah agama rasmi, iaitu agama persekutuan dalam negara Malaysia ni. Tetapi dia tidak menyisihkan agama-agama lain. Maksudnya agama-agama lain tu boleh diamalkan dalam Malaysia ni, boleh diamalkan, boleh dianuti dengan aman damai tanpa ada perbalahan daripada agama-agama lain. Kiranya sesiapa pun berhak untuk mengamalkan agama dia dalam Malaysia ni dengan aman dan damai. Sebabnya semua ada hak masing-masing untuk mengamalkan agama dan amalan mereka. Perkara ini juga berkait dengan unsur terisi di mana agama Islam sebagai suatu nilai yang sangat tinggi serta perlu diberi keutamaan dan tidak boleh dikecualikan sama sekali. Dengan itu, unsur tradisi yang telah meletakkan agama Islam ni ialah agama persekutuan kan. Dalam perlembagaan persekutuan juga ada cakap agama Islam ni ialah agama persekutuan. Jadinya dalam apa-apa aspek, dalam apa-apa perkara, agama Islam ni tidak boleh diketepikan. Walaupun agama lain ni ada hak juga dalam Malaysia ni untuk mengamalkan, untuk dianuti. Mereka tidak pulang ibarat tim yang kosong. Mereka melaksanakan program ekstrakurikular iaitu program ataupun sebuah lawatan ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat yang mempunyai kepelbagaian kaum. Jadi, peranan guru serta ibu bapa di sini amatlah penting supaya mereka tidak pulang ibarat tin yang kosong. Apabila mereka melibatkan diri dengan program ekstrakurikular di sekolah,
Mereka pergi dengan ibarat tin yang kosong dan balik ibarat tin yang sudah penuh dengan pelbagai pengetahuan dan juga ilmu berdasarkan pengalaman mereka ketika lawatan atau program berlangsung. Hal ini kerana mereka pergi ataupun melawat ke tempat-tempat yang berbeza dengan latar belakang mereka. Contohnya seperti pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kepelbagaian budaya, tempat-tempat yang mempunyai kepelbagaian ibadat agama, kepelbagaian agama dan banyak lagi. Lebih-lebih lagi apabila program ini yang melibatkan Sabah dan Sarawak, sama ada dari segi memperkenalkan kepelbagaian etnik, budaya, agama dan banyak lagi. Seperti mana yang kita tahu, kepelbagaian etnik, budaya dan agama yang berada di Semenanjung sedikit berbeza dengan yang berada di Sabah Sarawak, kerana kepelbagaian di Sabah Sarawak itu adalah lebih lagi dan juga ada segelintir daripadanya yang kita tidak pernah dengar di sini. Lebih-lebih lagi bila kita kaitkan dengan budaya. Hal ini sekaligus akan menambah lagi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengetahui budaya dan agama lain. Hal ini supaya tidak akan timbul pergaduhan, asbab hina atau salah faham antara masyarakat yang melibatkan latar belakang mereka yang akan menjadi sensitiviti bagi diri mereka sendiri. Hal ini juga akan menjadikan pentingnya mengetahui budaya dan agama lain ini supaya mereka tidak ada persalahfahaman. Contohnya seperti satu kaum tu dah kebiasaan memanggil satu nama atau panggilan kepada rakan mereka, tetapi mereka tidak tahu jika panggilan yang mereka panggil ataupun berikan kepada rakan mereka itu akan menjadi isu ataupun menjadi sebuah pergaduhan kerana kesalahfahaman antara mereka. Seterusnya adalah bukti dan kesan daripada usaha masyarakat ini. Jika kita dapat isu sosial, pihak NGO telah berusaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. NGO bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menyantuni masyarakat dengan menjadi sebagai medan penggerak dengan memupuk kesedaran dalam menghargai dan menjaga bahasa kebangsaan. Buktinya, semasa tahun 2023, pihak NGO telah bekerjasama dan menangani satu plan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Ini kerana pada pendapat mereka, bahasa kebangsaan semakin terkikis kerana dengan adanya bahasa rojak, bahasa pasar dan bahasa singkatan yang bercampur aduk dengan bahasa luar, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa lain. Seterusnya, kita pergi kepada isu ekonomi. Penguasaan ekonomi dan perbezaan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi. Majoriti kaum Melayu kuasai sektor pertanian yang perlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Kaum Cina pula kuasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagangan menggunakan teknologi moden. Manakala kaum India pula terlibat dengan perdagangan di estet-estet dan kelapa sawit. Kesannya adalah kaum Melayu ni pendapatannya sikit dan mengalami kemiskinan. Masyarakat India pula situasi yang sama seperti kaum Melayu kerana harga getah dan harga kelapa sawit tu adalah berlandaskan ekonomi dunia. Kaum Cina pula mencari peluang keemasan dalam perniagaan dan dapat hidup yang cukup serta mewah. Ianya berlaku ketidakpuashati kerana kebanyakan perniagaan diutamakan kepada kaum bumi putra atau Melayu. Perpaduan negara tidak boleh dipupuk jika sebahagian besarnya penduduk kekal miskin dan peluang pekerjaan produktif yang tidak mencukupi. Isu ekonomi ini adalah sebenarnya jurang pendapatan antara tiga kaum ini adalah sangat berbeza. Seperti yang kita tahu, kaum Melayu tu dia
ada sektor ekonominya ialah pertanian, dan dia duduk di kawasan luar bandar dan dia menjadi petani untuk menguruskan pertanian dia, dan dia menggunakan teknologi yang rendah. Manakala kaum Cina pula, dia duduk, kebanyakan kaum Cina dia duduk di bandar, dan diorang ni lebih advance, lebih moden kerana menggunakan teknologi moden, menggunakan teknologi yang berkuasa tinggi. Jadi kehidupan diorang ni lebih maju ke hadapan berbanding dua kaum lagi, iaitu kaum Melayu dan kaum Indian. Manakala kaum itu, maka terhasillah usaha daripada pihak kerajaan untuk mewujudkan DEB, iaitu Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ini diperkenalkan pada tahun 1971. Tragedi 13 Mei juga menunjukkan bahawa matlamat perpaduan masyarakat sukar dicapai jika masyarakat Malaysia dalam kemiskinan. Ianya menjadi lebih sukar majoriti kadar kemiskinan penduduk itu hanya pada satu kaum sahaja. Daripada peristiwa 13 Mei itu menunjukkan perpaduan negara ini susah nak capai sebabnya banyak berlakunya kemiskinan dalam masyarakat kat Malaysia ni. Keadaan ekonomi dan demografi di dalam Malaysia ni menunjukkan bahawa majoriti penduduk Bumi Putra yang tinggal dekat luar bandar ni mengalami kemiskinan dan berpendapatan rendah. Jadinya isu kemiskinan ini menjadi isu utama dalam masyarakat Bumi Putra ni, sebabnya perkara itulah yang menyukarkan untuk mencapai keharmonian negara. Dengan itulah, selepas peristiwa 13 Mei ni, ada dasar pragmatik untuk mewujudkan DEB ni bagi mencapai perpaduan negara dan menstabilkan ekonomi negara juga. Ianya juga persekutuan. Perkara 8 dalam Perundang 2 ialah tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir ataupun jantina. Maksudnya kat sini tak boleh ada diskriminasi, tak boleh ada resis ke, tak boleh ada sebelah pihak ini, sebelah pihak ini terhadap mana-mana warga negara semata-mata disebabkan oleh agama, keturunan. Tak boleh berlandaskan aspek-aspek tersebut. Senang cakapnya, tak boleh ada diskriminasi berdasarkan aspek-aspek yang dinyatakan tadi tu. Seterusnya, perkara 8 dalam Perundang 3, tidak boleh ada diskriminasi yang memihak kepada mana-mana orang atas alasan bahawa dia seorang rakyat raja bagi mana-mana negeri. Maksudnya, jika seseorang itu pun keturunan raja, ada berketurunan raja, tak boleh juga ada diskriminasi terhadap dia. Kiranya walaupun dia tu anak raja. Untuk meningkatkan ekonomi tanah Melayu. Akan tetapi, antara faktor terjadinya peristiwa 13 Mei adalah kerana ketidakadilan yang berlaku bagi layanan kaum Cina dan juga kaum Melayu. Kaum Cina ini terus melangkah jauh, diberikan sumber ataupun alat yang lebih moden berbanding kaum Melayu dapat. Mereka dapat melangkah jauh ke depan, manakala kaum Melayu ni semakin tuan rumah dibiarkan miskin dan kurang pendidikan walaupun duduk di tanah mereka sendiri. Penjajahan Jepun juga semakin melebar. Penjajahan juga semakin melebarkan jurang sosial budaya. Pemerintahan Bintang 3 pasca penjajahan Jepun telah mengesahkan bahawa hubungan antara kaum di tanah Melayu sangat rapuh dan juga nipis. Jadi masyarakat-masyarakat di dalam tanah Melayu ini, masyarakat Melayu yang duduk di tanah Melayu ini terus rapuh dan juga nipis dari segi ekonomi mereka. Kejadian ini menjadikan ekonomi kaum Melayu jauh ketinggalan dibandingkan dengan kaum Cina. Jadi pihak kerajaan mewujudkan sistem dasar ekonomi baru DEB seperti mana yang telah diterangkan oleh kawan saya sebentar tadi. Menurut unsur tradisi sedia
ada, kedudukan istimewa orang Melayu telah pun dipelihara di bawah tanggungjawab yang dipertuan aku. Kerana daripada peristiwa ringkas yang saya ketikkan kepada mempunyai banyak syarikat yang semakin melonjak naik di mata negara dan dunia. Di dalam syarikat-syarikat besar ini tidak hanya tertumpu kepada satu etnik sahaja, malah mereka bercampur etnik bagi bercampurkan idea mereka dan juga mencampurkan tenaga mereka bagi meningkatkan lagi syarikat dan juga ekonomi di dalam negara Malaysia. Jadi, isu jurang ekonomi antara kaum juga semakin berkurang dan kini negara dapat menangani masalah jurang ekonomi yang jauh antara kaum. Jadi, usaha masyarakat iaitu kebersamaan dalam perniagaan dapat mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Okey, baiklah. Seterusnya, usaha NGO dalam bidang ekonomi. Yang pertama, melibatkan penghapusan pengenalan etnik berdasarkan kegiatan sosial ekonomi antara etnik dan antara wilayah. Artinya, contohnya penghapusan etnik yang contoh Cina untuk perniagaan, India di ladang cerita dia tu ramai cari Isu globalisasi. Fahaman liberalisme menguasai, di mana kita tahu liberalisme bermaksud seterusnya kerajaan yang dipimpin oleh UMNO menjunjung kedaulatan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan pentadbiran. Pada tahun 2000, pendekatan yang lebih liberal ke atas bahasa Melayu. Antara sebabnya ialah memastikan impian menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 supaya masyarakat Malaysia mampu terus maju dan berdaya saing kerana bahasa Inggeris telah menjadi bahasa utama di dunia pada masa ini. Contohnya, pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar bagi subjek sains dan matematik. Kat sini isunya adalah pada tahun 2000 tu kerajaan yang dipimpin oleh UMNO tu dia menjunjung kedaulatan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Maksudnya waktu sistem pendidikan dan pentadbiran pada tahun itu, pada masa itu hanyalah sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu. Tapi pada tahun 2000 ni ada pendekatan liberal terhadap bahasa Melayu ini, iaitu menjadikan bahasa Inggeris juga sebagai bahasa utama seperti bahasa Melayu ini. Contohnya ialah pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar bagi subjek sains dan matematik. Seperti mana yang kita tahu kan, ada pernah berlaku subjek sains dan matematik digunakan dalam bahasa Inggeris. Okey, kurangnya penentangan masyarakat Melayu ke atas perubahan dasar pendidikan. Tetapi etnik Cina dan India mendakwa pengajaran itu lebih sesuai disampaikan dalam bahasa ibunda kerana ia lebih mudah diterima dan difahami. Pada ketika itu, masyarakat Melayu dia kurang menentang. Kiranya dia terima je yang bahasa Inggeris tu juga dijadikan bahasa utama. Tetapi untuk kaum Cina dan India, diorang ni menentang. Sebabnya alasan diorang ni bagi tahu yang bahasa ibunda tu lebih baik, lebih mudah dan lebih senang untuk diterima, dipakai dan difahami. Keliberalan masyarakat Melayu sekali lagi menjelma apabila mereka dengan mudah menerima konsep meritokrasi dalam pendidikan menggantikan sistem kota yang selama ini. Pada waktu tu pelik, kenapa masyarakat Melayu ni diorang tak ada penentangan sangat terhadap adanya bahasa Inggeris ni untuk menggantikan bahasa Melayu. Sebabnya diorang ni mudah sangat untuk menerima konsep meritokrasi ni. Maksud konsep meritokrasi ni adalah menerima sesuatu perkara itu
berlandaskan kelebihan dan bakat dia. Okey, kan dah dibagi tahu bahasa Inggeris ni diguna pakai dan dijadikan bahasa utama juga untuk peruntukan mengenai bahasa Melayu, iaitu dalam perkara 152 sebagai bahasa kebangsaan adalah salah satu langkah ke arah membina Ianya telah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga badan berkanun. Sejajar dengan unsur tradisi dalam perlembagaan iaitu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan persekutuan. Perlu disedari bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa kebangsaan, ia juga adalah penyatuan dan perpaduan alat ia adalah juga alat penyatuan dan perpaduan dan juga alat kreativiti insan dalam membentuk kehidupan yang lebih baik, dan bahasa ilmu mengangkat juga ekonomi negara. Apa yang penting, tahap penguasaan mereka akan terus merundum dan mereka tidak dapat memotivasi Melayu. Seperti mana kita tahu di dalam televisyen juga kebanyakan ayat penterjemahan yang dikeluarkan di bawah sebuah cerita adalah menggunakan bahasa Inggeris. Jadi tidak mustahil generasi akan datang, generasi yang lebih moden tidak mengenali perkataan Melayu atau beberapa perkataan Melayu akan lupus dan juga tidak akan difahami. Secara keseluruhannya, usaha memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris MBMMBI dilihat sangat proaktif sebagai makin elektif demi membejat kemelut bahasa yang sedang dihadapi di Malaysia. Jadi, dengan memartabatkan bahasa Melayu tanpa mengurangkan atau tanpa menurunkan perkataan bahasa Inggeris, masa dalam isu globalisasi. Okey, sebelum tu keputusan Kajian Program for International Civil Assessment PISA 2019 telah memanjatkan dan juga menyedarkan beberapa pihak bahawa sistem pendidikan Malaysia berada dalam keadaan krisis apabila Malaysia mendapat kedudukan seperti terbawah dalam kalangan 74 buah negara peserta. Seterusnya, pakar bahasa dan pendidikan telah menawarkan penyelesaian dengan meningkatkan penambahbaikan dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dengan meliputi bidang kurikulum, latihan guru, pedagogi ataupun kaedah pengajaran dan bahan pengajaran. Seterusnya, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka juga telah menubuhkan pasukan yang diketuai oleh pakar pendidikan iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ishak Harun untuk mengemukakan langkah praktis dalam peningkatan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa pendidikan Islam untuk dimanfaatkan oleh pihak kementerian. Seterusnya, Profesor ini beliau juga berkata bahawa program berbahasa iaitu BLP telah dinilai semula bagi mewujudkan polarisasi dalam kalangan pelajar, yang mana sebahagian besar pelajar telah mengikuti sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dan sementara lagi sebahagian lagi dalam bahasa Melayu. Kalau kita lihat kebanyakan sekolah berasrama penuh, sekolah MRSM, mereka belajar bahasa Inggeris, belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, di bahasa ini juga berperanan menjelaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, iaitu bahasa pengantar pendidikan negara sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, iaitu juga selari dengan perlembagaan dalam perkara 152 iaitu bahasa kebangsaan bahasa Melayu.
sekali kita pergi kepada lulusan secara keseluruhannya dalam membangunkan negara bangsa yang kukuh, semua masyarakat berbilang bangsa perlu melaksanakan proses integrasi nasional yang merangkumi pelbagai aspek seperti aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi serta aspek globalisasi. Hal ini kerana ia akan mengurangkan isu-isu yang ada di dalam kepelbagaian aspek ini dari terus berlaku. Tambahan lagi, kita perlu menghadapi segala cabaran mendatang bersama-sama supaya dapat meneruskan lagi keamanan negara mengikut apa yang telah digariskan di dalam unsur-unsur tradisi perlembagaan sejak dahulu lagi. Dalam pada itu, untuk menangani semua cabaran tersebut juga perlulah diambil cara dan diambil perhatian oleh kepelbagaian etnik dan semua pihak termasuklah pihak kerajaan, masyarakat serta NGO. Hal ini juga telah tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan di dalam Perkara 8/2, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina. Ia bermaksud semua rakyat Malaysia tanpa mendiskriminasikan mana-mana etnik ataupun kaum perlu bekerjasama demi membangunkan lagi negara bangsa. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay, baiklah. Terima kasih atas pembekalan daripada kumpulan 2. Sekarang saya buka soalan daripada kumpulan 1 yang akan ditujukan kepada kumpulan 2. Silakan. Okey, soalan yang pertama, pada pendapat anda, apakah cabaran yang berlaku sekiranya sekolah vernacular masih terus mengekalkan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar? Okey. Baiklah, cabaran yang mungkin berlaku sekiranya bahasa vernacular masih menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar adalah kewujudan sekolah-sekolah vernacular yang menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil sebagai melanggar perkara 152 iaitu Bahasa Kebangsaan Bahasa Malaysia, Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang sepatutnya menjadi bahasa pengantar di semua sekolah. Umum kita mengetahui bahawa bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia adalah sebagai bahasa pengantar rasmi dalam setiap urusan. Lagi pula perkara 152/6 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Di samping itu, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa utama pengantar pendidikan negara sebagaimana yang dimaktubkan dalam Akta Pendidikan 1969. Okey. Baiklah, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okay, soalan yang kedua kepada Mira, iaitu apa yang sedang berlaku pada zaman sekarang di mana kebanyakan remaja suka dan berminat untuk berbual dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu, dan apakah antara faktor dan kesannya? Okey, baiklah. Okey. Antara faktor yang terjadi kenapa jadinya macam tu pada zaman sekarang adalah kebanyakan daripada remaja sekarang dia terpengaruh dengan pengaruh barat. Seperti mana kita tahu sekarang ramai yang suka tengok K-pop, ramai yang suka tengok international punya
song ataupun international punya artis kan. Jadi mereka terikut-ikut dengan trend ataupun bahasa yang menjadi bahasa international, iaitu bahasa Inggeris. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terikut dengan kata di televisyen maupun YouTube. Macam yang kita tahu, sekarang ada aplikasi Netflix, View, macam-macam lagi aplikasi untuk tengok cerita, movie dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada kata tersebut adalah bahasa Inggeris. Kata yang menggunakan bahasa Inggeris. Okey, kesan daripada fakta tersebut, jika kita tak ditangani dengan awal, bahasa Melayu akan jadi lapuk. Di mana remaja-remaja zaman sekarang tak tahu penggunaan ayat bahasa Melayu ataupun tak faham maksud perkataan bahasa Melayu. Jadi ia akan memberikan impak kepada generasi akan datang. Jadi cara ataupun kita punya peranan dengan bantuan ibu bapa lah, cara berkomunikasi di rumah, dan sebagainya. Jadi kat situ kita dapat mengumpulkan lagi atau tambahkan lagi ilmu pengetahuan dalam bahasa Melayu. Di samping kalau di sekolah pula buat program nilam di semua jenis sekolah, tak kisahlah SJKC, SJKT dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah penggunaan kata bahasa Melayu yang banyak, terutama sekali di aplikasi YouTube, Netflix dan sebagainya. Jadi menjawab tak soalan tu? Menjawab. Baiklah, kita teruskan pada soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Apakah motif tindakan yang dibuat oleh British dalam mewujudkan jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga pluralisasi kaum? Itu sahaja. Okey, bagi menjawab persoalan Syafira. Kejadian ini disebabkan oleh dasar yang dilakukan oleh British yang diberi nama ialah dasar pecah dan perintah. Dasar-dasar ini seperti kita tahu, orang-orang Cina ditinggal kat bandar-bandar bagi menjalankan perniagaan dan juga kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong, dan mereka lah sebenarnya yang memiliki aset yang paling tinggi dalam masyarakat Malaysia ni. Sementara orang kaya pula ditinggal kat luar bandar sebagai petani ataupun nelayan kecil. Manakala kaum India pula kebanyakannya sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Kegiatan ekonomi ni kan sebenarnya dia telah mewujudkan jurang pendapatan yang berbeza antara tiga kaum tersebut. Dan seterusnya ia menimbulkan rasa tak puas hati dan persaingan ekonomi yang tak sihat. Okey, ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling cemburu antara satu sama lain. Orang Melayu dicemburu kelebihan dekat orang Cina dan India. Manakala orang Cina dan India pula dia cemburu dekat orang Melayu sebabkan orang Melayu ni dia dapat peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan dan sektor pentadbiran. Dasar ini dilakukan oleh British sebenarnya untuk menegakkan perpaduan antara pelbagai kaum dan dikhawatiri akan mengancam kedudukan mereka. Dasar ini juga dia berjaya direalisasikan bagi mewujudkan kelompok-kelompok etnik yang berdasarkan kegiatan ekonomi masing-masing. Kesannya, interaksi antara tiga kaum ni terbatas. Contohnya hanya di pasar sahaja dan di pejabat. Okey, seterusnya, ini melahirkan perasaan prasangka antara kaum yang telah mengapi-apikan lalu tercetusnya peristiwa 13 Mei itu. Kiranya ni juga antara faktor dan punca berlakunya rusuhan 13 Mei itu. Dekat sini penjajah bagi di sisi penjajah keadaan ini seumpama sangat baik bagi mereka untuk mengukuhkan keadaan mereka serta mengekalkan kuasa mereka. Suasana yang tak seimbang ini telah berlanjutan sekalipun negara telah mencapai kemerdekaan. Okay, seterusnya bila jadi keadaan macam ni kan, kerajaan diambil usaha yang pragmatik untuk mengelakkan berlakunya perpecah belahan kaum. Antara usahanya ialah melancarkan dasar ekonomi baru
Itu sahaja. Harap menjawab persoalan saudara Syah. Baiklah, tamatlah sudah sesi perkara kita pada hari ini. Terima kasih atas usaha dan luangan masa yang diberikan daripada Kementerian 1 dan Kementerian 2. Maka tamatlah sesi perkara kita pada hari ini. Sekian,